Yo, what's up guys? PA Andre is back. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang yang menonton channel PA Andre Vlog. Syukur Alhamdulillah Allah temukan kita sekali lagi di dalam channel ini. Dan aku sangat berharap korang semua dalam keadaan yang baik-baik. Okay guys, macam mana puasa korang? Adakah korang masih okey lagi? Kalau okey, Alhamdulillah, syukur. Sebab Allah bagi kita peluang untuk menikmati bulan puasa ni, untuk menikmati keindahan bulan ini guys. Bukan saja untuk kita memahami konsep puasa, tapi juga nikmat dia bila tahan puasa tu, dan bila kita buka bersama, dan kita faham segala-galanya. Itulah yang terbaik guys. So guys, bila kita bercerita tentang bulan puasa, bulan Ramadan ni, maka konten-konten creator termasuk aku berpusu-pusu lah nak buat konten-konten yang berkenaan tentang ada yang buat pasal makanan je lah, pasal bulan puasa kan. Bila bulan puasa mestilah banyak bazar-bazar Ramadan, jadi banyak saja orang buat konten tentang makanan yang berada di bazar Ramadan. Ada juga yang buat konten-konten yang mengenai keagamaan. So perkara-perkara yang baik kita alu-alukan. Tetapi guys, ada juga orang yang kadang-kadang membuat konten yang berkaitan tentang agama, tetapi boleh disalahartikan. Dalam kata pendek dia, kalau dia silap buat, dia akan jadi mempersenda agama lah. Kenapa aku nak bercerita tentang hal ini? Kerana hari ni aku buka media sosial guys, ada saja cerita pasal kalau korang tengok kat sini, okay, ini di The Reporter My. Okay guys, kau tengok kat sini. Aku tengok pasal tadi aku ternampak ada muka Ustaz Azhar. Kenapa ni? Bila aku baca, dia tulis kat sini, The Reporter My ni tulis, berlakon solat pun haram. UAI dan Peguam Syari'i tegur konten solat Norin Iman dan Ayah Amiruddin. Aku macam ada ke orang buat konten ni? Kenapa ni kan buat konten tentang solat? So kalau kita buat konten tentang solat, dia mestilah satu konten yang serius, yang mendidik orang, ataupun konten yang memberitahu tentang keindahan Islam. Tapi ni kenapa guys, kalau sampai kat sini ditulis Ustaz Azhar Idrus dan Peguam Syari'i tegur konten solat, ini mesti ada sesuatu lah. Bila aku buka lagi dekat kau tengok sini, lobak merah pun ada juga keluar. Cakap macam tak kelakar aje buat konten pasal solat, netizen anggap Norin melampau. So aku pun duk cari-cari nak tahu juga apakah konten yang telah dibuat oleh Norin ni. Dan kita tahulah Norin ni seorang influencer lah. Sebab apa, zaman sekarang ni memang banyak sangat influencer-influencer yang mungkin kadang-kadang aku tak kenal lah, tapi mungkin diorang terkenal dengan dia punya follower. Dan aku pun duk carilah apakah konten yang dilakukan oleh Norin ni. Dan aku pun jumpa, aku tak tahu korang dah tengok ke belum konten dia, tapi kita tengok dulu konten ni, kemudian baru kita bahas apakah konten yang dilakukan dan kenapa dia menjadi kontroversi. Kita tengok dulu guys. Dah start dah ni. Oi. Dia dah ikut mau dah. Dah. Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ni kenapa aku ni nak semayang tu tanya aku punya Nah guys, itulah dia konten yang telah dilakukan oleh Norin dan kawan dia lah. Kalau kita tengok, memang kalau tanya aku tak kelakar lah. Walaupun kalau kita perhatikan betul-betul dalam konten dia, apa yang dicuba lakukan, apa yang dicuba sampaikan adalah mungkin situasi ini sebenarnya memang betul-betul terjadi dalam kalangan orang yang bersolat jemaah dekat masjid ataupun surau. Dan perkara-perkara macam ni aku tak tahulah, tak pernah terjadi kat aku. Pasal aku kalau solat
berjemaah, aku tak pernah pakai telekung lagi guys. Jadi kalau takat macam kepala tersondol sikit dekat orang depan atau kaki tersepit dekat orang sebelah tu, memang kadang-kadang terjadi bila kita solat jemaah kan dalam keadaan rapat. Memang benda-benda macam ni terjadi, dan konten yang dilakukan oleh Nori ni mungkin dia nak memberitahu perkara-perkara macam tu memang sangat-sangat terjadi dalam kalangan jemaah. Tetapi guys, kenapa dia menjadi kontroversi adalah aku rasa sebenarnya memang tidak sesuai bila kita buat konten berkenaan dengan agama kita. Tambah-tambah lagi kalau kita cuba melawakkan dia. Pasal agama bukan sesuatu yang lawak. Ia sesuatu yang serius dan dia harus diambil serius. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab aku sayangkan agamaku dan aku tak nak orang melawak-lawakkan tentang agamaku. Begitu juga korang. Mesti korang pun akan terasa macam, kenapa kau nak buat konten macam ni? Sedangkan banyak lagi konten yang boleh buat. Walaupun dengan niat dia untuk nak bagi tahu orang benda-benda macam ni memang sering kali terjadi dekat para jemaah wanita kan. Tapi aku rasa tak sesuai konten itu dilakukan. Kerana konten ini dia berbentuk semacam nak menghiburkan orang dengan cara yang lucu. So ternyata benda ni tidak lucu pada pendapat aku lah. Aku rasa ini tidak kelakar sekalipun. Aku sangat setuju dengan apa yang, kalau aku tengok lobak merah ni, dia cakap kat sini, macam tak kelakar je buat konten pasal solat. Netizen anggap Norin melampau. Dan aku sependapat lah, memang tak kelakar. Dan berdasarkan pengalaman aku guys, aku pun pernah saja buat cerita yang di dalam scene itu ada scene solat, dan aku pernah juga mengambil nasihat daripada orang yang pakar lah, especially orang-orang yang ustaz. Dan sebenarnya untuk nak buat scene solat ni guys, dia bukan boleh suka-suka nak buat. Sebab apa yang aku dinasihatkan, apabila kita buat scene solat, apabila seseorang itu sujud, dia haruslah sujud mengikut kiblat. Jadi kalau kiblat kita sebelah kanan, kita kenalah buat kiblat kita sebelah kanan. Orang sujud tu kena sebelah kanan. Dia tak boleh nak suka-suka hati kita berdasarkan nak senangkan angle kamera kita. Pada pendapat aku, itu memang sepatutnya harus begitu. Sebab bila kita sujud kepada Yang Maha Esa, iaitu Allah yang mencipta kita, dan arah sujud kita adalah di kiblat, di arah kiblat menghala ke Kaabah kan. Jadi harus begitu. Jadi berdasarkan pengalaman aku, bila aku shoot scene itu, yes, aku kenalah buat pelakon itu sujud dalam keadaan dia menghadap arah kiblat. Dan juga aku harus bertoleransi mengenai shot aku lah. Shot aku, katakan kalau angle situ sempit, aku terpaksalah tukar angle lain lah. Sebab nak membenarkan scene itu untuk dilakukan, dia harus sujud di menghadap kiblat. Dan yang kedua, sebenarnya dia bukanlah suka-suka kau nak buat solat main-main, berlakon main-main. Sebenarnya dia haruslah dalam keadaan solat yang benar. Macam aku buat scene tu, aku tak tahulah orang lain dia buat ke tidak, tapi apa yang aku buat adalah aku suruh pelakon untuk solat sunat. Solat sunat, kamera kita roll. Kita roll seperti biasa. Dia solatlah seperti biasa. Jadi kat situ aku rasa tidaklah melanggar hukum yang kita buat benda ni main-main. So kat sini kau tengok memanglah video tadi dia nampak buat semacam joke lah, semacam untuk melawakkan, dan dia tidaklah lawak pada pendapat aku. Walaupun niat dia, aku rasa mungkin niat dia tidaklah untuk nak mempersenda agama secara langsung. Dia mungkin tidak sedar dan mungkin dia tidak sengaja. Ini pendapat aku lah guys, sebab aku tak nak tu nak judge orang tau guys. Sebab seseorang tu, dia kalau dia buat tu, kalau dia tahu benda ni memang salah dan dia sengaja buat, dan memang itulah intention dia untuk mempelekeh agama, itu memang pada aku memang harus dipersalahkan. Tapi kalau dia buat dengan niat dia bukanlah untuk mempersenda agama, tapi untuk nak bagi tahu orang memang perkara-perkara macam ni memang berlaku pada jemaah wanita yang pakai telekung labur lah, apa kadang terpijak lah, apalah, mungkin itu niat dia. Tapi dia bentukkan konten ni dengan cara yang lucu, dengan cara yang agak komedi, itu salah lah. Ini secara pendapat peribadi aku. Aku tak tahu apa pendapat korang, tapi kalau aku berkata salah, aku minta maaf. Sebab aku pun
masih lagi belajar guys dalam hal-hal sebegini, dan aku pun memang tak boleh nak bercakap banyak lah tentang hal agama ni pasal aku bukan pakar dalam bidang itu. Tapi itulah guys, sebab bila kita bercerita tentang agama kita haruslah memperjuangkan agama kita haruslah menegakkan agama kita, mempertahankan agama kita. Kalau ada unsur-unsur yang semacam menghina atau mempelekeh agama kita, of course lah kita kena ada dalam hati kita terdetik untuk rasa macam ia tidak sepatutnya dilakukan. So untuk Norin, nasihat aku adalah next time pilihlah konten yang tidak boleh menjadi seperti begini. Maksudnya konten yang bab-bab agama ni tolong sensitif sikit. Jangan suka-suka nak buat pasal apa, dia ni kelakar, benda ni kelakar, sebab benda ni based on pengalaman aku pernah terjadi. Jadi walaupun niat dia untuk nak buat ni sebagai satu bentuk bukan nasihat lah, satu bentuk macam benda yang berdasarkan pengalaman, tapi still tidak boleh kalau ia semacam bentuk nak melawakkan benda-benda agama ni guys. So guys, video kali ni sampai kat sini saja. Seperti biasa, mana dah tengok pada awal sampai habis, aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Sehingga kita jumpa kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool guys. Korang memang awesome. Ciao.